Baiklah, terima kasih Quek atas penerangan beberapa ancaman um, terhadap hidupan ataupun spesies marine ya. Dan memang masa sangat pendek untuk terangkan semua isu atau semua ancaman memang tidak cukuplah untuk menerangkan semua. Apa yang kami sampaikan di sini hanyalah pada bahagian yang sangat ringkas saja. Sekiranya anda berminat, bolehlah rujuk kepada website kami iaitu reefstakes.com. Kami ada paparkan maklumat-maklumat yang lebih lanjut di website kami lah. Okey, ataupun anda boleh rujuk pada maklumat-maklumat yang lain di internet dan juga NGO-NGO ataupun agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam bidang-bidang tentang marine ini. Okey, jadi sekarang kita dah tahu sedikit sebanyak tentang isu dan ancaman dan bagaimana kita boleh kaitkan dengan kad-kad reef stakes ni. Dan bahagian ketiga ialah tentang permainan dan juga komunikasi yang berkesan. Jadi saya akan mengambil peluang ini untuk menerangkan jalan permainan dan komunikasi serta pemudahan permainan iaitu facilitation of the game. Okey, di sini objektifnya mudah, ada dua saja. Kita nak memudahkan permainan sambil mengoptimumkan nilai pembelajaran dengan maklumat yang bersesuaian. Bagaimana kita memberikan penerangan situasi sebenar dan juga merumuskan isi-isi utama selepas tamat permainan. Dan yang kedua ialah menggunakan terma yang sesuai dalam penerangan bagi meningkatkan pengalaman bermain dan juga belajar. Di sini maksudnya adalah terma-terma yang kita gunakan tidaklah terlalu teknikal bagi mereka yang baru saja berjinak-jinak dengan isu-isu marine ataupun seorang pemain yang tidak mempunyai latar belakang marine. Kalau kita gunakan terma-terma ataupun perkataan-perkataan yang sangat teknikal, mungkin ini tidak dapat memberikan mesej yang lebih mendalam kepada pemain-pemain. Okey, dalam bahagian 3 penerangan permainan ni ada beberapa bahagian saya boleh pecahkan iaitu sedikit sebanyak tentang objektif kita boleh terangkan, kemudian kita boleh terangkan penyusunan permainan dan kita terus masuk dalam cara bermain reef stakes ni dan apa yang boleh berlaku ketika dalam giliran, ketika pemain dalam giliran, bagaimana seorang pemain boleh menang dan juga strategi-strategi untuk menang serta sedikit sebanyak tentang peraturan tambahan dalam kad permainan reef stakes ni. Okey, secara strukturnya saya biasanya akan mulakan dengan menerangkan objektif permainan reef stakes ya. Jadi saya gunakan semula jalan cerita yang saya terangkan tadi iaitu gugusan Nusantara kini menjadi pertaruhan khususnya di Pulau Anggun. Kita nak tentukan masa depan Pulau Anggun. Sama ada terumbu karang di kawasan ini akan dilindungi atau kawasan ini akan dibangunkan. Okey, seterusnya kita boleh masuk dalam penyusunan permainan ataupun aturan permainan. Saya panggil bahagian ni sebagai pengagihan sumber. Sebab kita nak memberi kad kepada pemain-pemain kan. Jadi pertama sekali kita kena asingkan kad yang berwarna ungu ya, kad yang di belakang dia berwarna ungu iaitu kad peranan dan juga warna merah kad misi. Okey, kocok kad peranan ni dan sama ada pemain-pemain akan mengambil satu kad secara rawak atau kita berikan secara rawak kepada pemain-pemain. Okey, apabila dah dapat kad peranan ni, tunjukkan kepada semua dan setiap peranan akan mempunyai 3 misi untuk dicapai. So berdasarkan apa peranan seorang pemain itu dapat, ambil 3 kad misi iaitu kad yang berwarna merah masing-masing mengikut ikon yang ada di kad peranan dan juga kad misi. Pastikan mereka adalah selaraslah. Dan kad pemain peranan dan misi ini akan dibentangkan di atas papan permainan dan didedahkan kepada semua. Jadi semua orang akan tahu siapa mempunyai peranan apa dan apa misi mereka. Okey. Seterusnya kita akan kocok kad berwarna oranye iaitu kad deck ya, dan kad ini adalah termasuk kad laluan dan juga kad senario. Kita campurkan ya sebab dia semua berwarna oranye, kocok dan agihkan kepada setiap pemain. Setiap pemain akan mendapat 7 kad sahaja dan setiap masa
pemain hanya boleh ada 7 kad sahaja di tangan dan kad ini adalah kad yang disembunyikan. Okey, kad ini tidak boleh ditunjukkan kepada pemain-pemain lain. Inilah kad yang akan menentukan permainan dan strategi yang anda akan gunakan di atas ketika bermain Risk Stakes. Okey, kad-kad warna oranye ni akan boleh terdiri daripada kad batu, kad laluan dan juga kad senario. Jadi habis saja anda mengagihkan ni, iaitu pengagihan sumber, kita akan bergerak seterusnya kepada menubuhkan asas. Jadi permainan bermula dengan minimum 2 kad batu. Okey, setiap pemain yang mempunyai kad batu di tangan mesti meletakkan kad batunya di mana-mana di atas terumbu atau terumbu di sini merujuk kepada papan permainan ataupun the playing mat yang mempunyai dimensi 7 kad menegak dan 7 kad melintang. Ya. Jadi di mana-mana saja pemain boleh letakkan kad batu ni. Okey. Dan jika pemain tu yang telah menyumbangkan kad batu ke atas terumbu, mereka boleh mengambil menggantikan kad mereka dengan mengambil kad daripada deck yang berwarna oranye. Sekiranya tiada pemain yang mempunyai kad batu, boleh ambil daripada deck dan letakkan di mana-mana saja di atas terumbu ataupun papan permainan. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan jalan permainan. Okey, saya ulang balik, kita dah ada objektif, kita dah mengagihkan sumber, kita dah menubuhkan asasnya dan sekarang ialah bagaimana kita nak membina terumbu. Okey, apabila membina terumbu, kita gunakan laluan kad. Ya, setiap pemain mempunyai laluan sama ada alam semula jadi ataupun pembangunan. Binalah laluan anda secara progresif, bermula dengan kad batu yang dah sedia ada di atas papan permainan. Okey, jadi anda binalah laluan anda sehingga anda boleh meletakkan kad misi anda. Kad misi adalah tahap yang paling tinggi. Jadi bila anda membina terumbu anda mesti mengikut urutan menaik, ya, ataupun urutan secara membina. Jadi anda susun kad tu sehingga anda boleh meletakkan kad misi anda. Setiap laluan hanya boleh dibina secara eksklusif dengan kad yang mempunyai unsur yang sama. Maknanya laluan kad anda sekiranya pada laluan tu adalah laluan secara laluan alam semula jadi, anda boleh letakkan alam semula jadi saja. Contoh kad tahap 1, kalau kad tahap 1 alam semula jadi, kad seterusnya adalah tahap 2 semula jadi. Contoh, kalau anda letak satu kad karang keras, okey, laluan kedua anda boleh letak kad haiwan invertebrata. Okey. Janji adalah laluan alam semula jadi. Anda tak boleh letak tiba-tiba letak pembangunan. Tidak boleh letak rumah di situ sebab dia tidak sehaluan. Okey. Jadi unsur yang sama itu maksudnya. Okey, apa yang berlaku ketika dalam giliran, ya, bila pemain tu dalam giliran, anda hanya dua perkara saja boleh berlaku. Ambil satu kad daripada deck dan letakkan satu kad di atas papan permainan. Jadi kalau anda ambil satu kad daripada deck dan anda tak ingin mainkan sebarang kad, kad di tangan mesti buang. Okey, pada setiap masa anda hanya boleh ada 7 kad sahaja. Jadi anda ambil satu kad daripada deck, sama ada anda letak atas papan permainan atau terumbu. Kalau anda tidak ingin meletakkan mana-mana kad, kena buang satu kad di tangan. Mana-mana kad sajalah di tangan. Janji yang tinggal 7 kad sahaja di tangan. Okey, tak boleh kurang, tidak boleh lebih. Okey, sekarang kita dah tahu bagaimana nak membina terumbu karang dan seperti kita terangkan awal tadi, nak membina tidaklah semudah yang disangkakan. Okey, di sinilah di mana strategi dimasukkan, iaitu kita cuba menghasilkan satu keadaan yang menghalang ataupun menyukarkan pembinaan terumbu atau kita membalas sesuatu keadaan, ya, supaya kad itu tidak boleh dimainkan. Okey, di sinilah ketika kad senario boleh dimainkan, digunakan sebagai kelebihan anda untuk menghalang pemain daripada pemain lain untuk maju seterusnya ataupun
anda boleh mempercepatkan proses pembinaan terumbu, laluan terumbu ataupun laluan pembangunannya. Dan kad senario ni harus diingatkan hanya boleh dimainkan pada pusingan kedua permainan. Pada pusingan pertama, anda hanya boleh letakkan kad laluan semula jadi atau pembangunan. Bermula laluan pusingan kedua, anda boleh mula meletakkan kad senario. Mana-mana saja kad senario, baca maklumat yang ada di kad senario tu untuk panduan bagaimana menggunakan kad senario. Okey. Dan bila kita dah tahu cara untuk menghasilkan sesuatu keadaan ataupun membalaskan sesuatu keadaan, kita nak tahu cara nak menang. Okey, bagaimana nak menang? Anda menang apabila ketiga-tiga kad misi anda tu berjaya diletakkan di atas terumbu ataupun papan permainannya, dan walaupun berlaku keadaan di mana kad misi yang ada di terumbu tu dimusnahkan hasil daripada kad senario, dia tidak akan menjejaskan laluan anda untuk menang. Okey, yang penting anda letak saja kad misi, berjaya meletakkan kad misi di atas terumbu, maknanya anda telah selangkah menghampiri kemenangan. Okey, menang ni mempunyai dua cara. Sama ada bila seorang pemain dah menang, berjaya meletakkan ketiga-tiga kad misi, habis tamat permainan, boleh tamat di situ, ataupun mempunyai sebulat suara memutuskan bahawa permainan akan diteruskan sehingga hanya tinggal 2 pemain terakhir. Maknanya pemain-pemain sebelum tu, pemain pertama dah menang, diteruskan pemain kedua, ketiga dan keempat. Tinggal lagi 2 saja yang tidak berjaya menamatkan misi mereka, di situlah permainan akan tamat. Okey, dan jika permainan tamat dengan satu pemenang, bilangan unsur misi yang ada pada peranan tu, peranan si pemenang akan menentukan sama ada kawasan terumbu karang dilindungi atau dibangunkan. Okey, jika permainan diteruskan sehingga hanya tinggal 2 pemain, kita akan kira bilangan unsur misi secara terkumpul. Pada peranan unsur misi pada peranan-peranan ni secara terkumpul, kita kira jumlahnya berapa dan kita akan tentukan siapa akan menang. Okey, jadi sekiranya ada peranan-peranan tu kita kira ikon lah, kita kira ikon pada peranan. Contoh, bilangan ikon karang melebihi bilangan topi pemaju, maknanya kawasan tu akan dilindungi. Sekiranya bilangan topi melebihi daripada ikon karang, maknanya kawasan terumbu karang itu adalah akan dibangunkan. Sekiranya nombor ikon karang dan juga topi pemaju itu lebih kurang sama, mungkin 3, 4, 5, 6, boleh dikatakan kawasan itu seimbang dan dibangunkan secara lestari. Di situ kita boleh mencapai keseimbangan lah. Jadi reef stakes ni kita tidak bukan semata-mata nak orang kata hanya nak melindungi terumbu karang ataupun hanya nak membangunkan sesuatu kawasan, boleh juga kita mencapai satu keseimbangan. Itu adalah antara konsep yang kami cuba nak perkenalkan dalam permainan reef stakes ni. Okey, antara strategi tambahan yang kita boleh galakkan ialah meletakkan batu secara strategik. Jadi kad batu bila dah diletakkan di atas terumbu, dia akan kekal di sana sehingga tamat permainan, tidak akan dimusnahkan, tidak akan digerakkan. Jadi letaklah kad batu secara strategik ya. Kalau anda letak di hujung-hujung, mungkin itu akan mengurangkan kawasan untuk membina laluan. Tetapi kalau anda letak di lebih tengah, mempunyai lebih ruangan untuk meletakkan laluan anda. Okay. Strategi yang lain adalah galakkan interaksi antara pemain. Anda boleh berdebat, anda boleh memanipulasi, membentuk pakatan untuk membina laluan dengan lebih cepat, ataupun anda ingin mengambil peluang untuk mengkhianati pemain lain apabila anda telah membuat pakatan. Itu terpulang pada anda, strategi anda bagaimana nak menang, bagaimana nak main, janji anda main secara mendalam, menjiwai peranan anda tu. Okey. Itu antara strategi. Nah, peraturan tambahan ini penting untuk diterangkan kepada pemain ialah jangan letak kad secara menyerong. Okey, jadi apabila anda ada satu kad, anda hanya boleh letak kad bersebelahannya, sama ada di kiri, kanan, di bahagian atas, di bawah ataupun di atas kad itu sendiri.
Jadi kad tu akan menaik secara 3 dimensi, dan pastikan anda tidak melebihi 7 kad pada sesuatu masa. Tak boleh pegang lebih daripada 7 kad deck di atas tangan anda. Okey, dan sekiranya anda telah bertekad untuk meletakkan kad misi, anda tidak boleh mengambil kad daripada deck. Sekiranya tersilap ambil, kad itu haruslah dibuang. Okey, itu adalah antara peraturan tambahan. Okey, dan seterusnya bagaimana kita nak menggalakkan komunikasi dan memudahkan ataupun facilitate the game. Ada beberapa perkara. So secara ringkasnya, kenali pemain-pemain anda, kenal pasti ruang bermain, terangkan permainan dan urutannya, pastikan anda faham bila untuk memberi penerangan dan kaitkan dengan keadaan sebenar. Pastikan anda boleh mengekalkan keseronokan supaya berterusan, dan bila hampir tamat, kita rumuskan permainan dengan menggunakan isi-isi penting, dan akhirnya jangan lupa untuk mempromosikan heuristics lah. Okey, saya pergi lebih mendalam pada setiap bahagian. Kenali pemain-pemain anda. Anda boleh mula dengan memperkenalkan diri secara ringkas. Sebab kalau sebagai facilitator atau pemudah cara, kalau anda tak perkenalkan diri, dia tak ada unsur-unsur sentuhan kemanusiaan. Jadi kita kenalkan diri kita dulu sebelum pemain-pemain lain memperkenalkan diri. Tanyalah soalan-soalan asas untuk menentukan tahap pemahaman ekosistem marine. Di sini anda boleh tahu latar belakang pemain dan anda boleh memikirkan menggunakan terma-terma yang lebih sesuai dengan tahap pemahaman pemain. Okey, tukar kepada bahasa yang bersesuaian. Sekiranya anda rasa lebih mudah untuk mereka memahami dalam bahasa Inggeris, anda boleh menggunakan kad heuristics versi bahasa Inggeris dan main dan terangkan dalam bahasa Inggeris. Tetapi sekiranya pemain-pemain semua lebih fasih dalam bahasa Melayu, jadi kita bolehlah menggunakan kad versi bahasa Melayu ini dan terangkan dalam bahasa Melayu. Okey, dan perhatikan tahap balasan setiap pemain. Kalau pemain itu memberi balasan yang respon yang positif, okey, anda layanlah dengan positif. Sekiranya balasan anda mendapati mereka tidak begitu responsif, cuba fahami keadaan kenapa tidak begitu responsif. Mungkin penerangan anda terlalu teknikal, ataupun penerangan anda tidak cukup menarik, ataupun permainan itu belum mencapai tahap keseronokan lagi. Jadi fahami keadaan situasi ketika itu dan tahap balasan pemain-pemain menjawab soalan atau memberi respon kepada penerangan anda. Okey, ruang bermain sebenarnya agak penting. Kita pastikan anda mempunyai ruang yang senyap, sebab kalau ruang yang terlalu bising, anda tidak boleh membuat penerangan dengan jelas. Pastikan ruangan yang cukup besar untuk pemain dan juga cukup besar untuk meletakkan kad, sebab dimensi 7 kad menegak melintang ni sebenarnya agak besar. Jadi pastikan kawasan itu sesuai untuk meletakkan kad cukup besar. Dan pastikan tempat yang anda bermain itu membenarkan untuk anda duduk bagi tempoh masa yang cukup lama untuk untuk tamatkan permainan heuristics lah. Jangan sampai anda dihalau keluar daripada kawasan ketika bermain terlalu lama. Kita elakkan kawasan seperti itulah. Okey, menerangkan pemain dan urutannya. Jadi cabaran yang ada di sini adalah penerangan yang ringkas dan padat. Sebab kebanyakannya bila bermain heuristics ni mendapati cara permainan agak rumit sebab kita memperkenalkan konsep yang baru. Jadi kalau yang main kali pertama tu mungkin agak rumit, tapi dah main 2-3 kali mereka akan cepat dapat tangkap. Okey. Cabaran juga yang kedua adalah bagaimana maklumat yang banyak ni boleh dipadatkan dalam tempoh permainan yang pendek. Itu mengikut pengalaman masing-masing. Bahagian 3.1 tadi yang kami terangkan telah memberikan panduan bagaimana kita nak terangkan permainan secara berperingkat. Mulakan dengan objektif, kemudian pengagihan sumber, bagaimana membina terumbu, membina asas, dan seterusnya membina terumbu cara menang. So itu kami dah terangkan bahagian awal tadi. Kalau anda tak sempat, boleh tekan butang kembali ke minit-minit tertentu untuk melihat penerangan saya sebentar tadilah. Boleh ubah panduan sekali lagi konsep permainan tu dapat difahami pemain. Mungkin setiap penerangan facilitator memberi cara penerangan sendiri. Boleh ubah sedikit panduan tu, tapi pastikan konsep permainan masih difahami oleh pemain. Kalau pemain nampak macam bingung, tidak pasti apa yang berlaku, keliru ke, jangan risau. Itu adalah biasa. Anda hanya perlu bimbing pemain yang paling keliru supaya tidak mengganggu permainan secara keseluruhan.
Dan sekiranya permainan telah berlanjutan terlalu lama, anda perlu mencelah dan mengingatkan objektif permainan tanpa mendedahkan secara terbukalah objektif permainan Rift Stakes ni. Okey. Bila sesuai untuk memberi penerangan? Sebenarnya tiada ketetapan bila masa adalah yang paling sesuai. Yang penting jangan merosakkan unsur keseronokan ketika bermain. Okey, apa yang saya selalu buat adalah bila seorang itu memainkan satu kad senario, saya akan cuba mencelah secara ringkas menerangkan inilah kad boleh dikaitkan dengan kehidupan sebenar apa yang berlaku di Malaysia. Di situ kita mengambil peluang untuk menerangkan nilai-nilai penting. Jadi pastikan anda dapat melihat atau menghidu peluang ini untuk menerangkan nilai penting. Beberapa faktor untuk dipertimbangkan ialah kesesuaian masa, tujuan bermain, jenis pemain dan bilangan pemain. Kesesuaian masa kita tengoklah sekiranya permainan itu dah terlalu berlanjutan lama sangat, kita rumuskan dengan secara ringkas. Tujuan bermain, mungkin ada antara anda ni nak main untuk berseronok saja ataupun ada yang menggunakan sebagai satu alat pembelajaran di kelas. Jadi bergantung pada tujuan permainan anda, beri penerangan yang sesuai dengan tahap pemahaman masing-masing. Jenis pemain sama, kita kenali mereka dulu. Kalau mereka yang ada latar belakang marine ataupun faham tentang ancaman-ancaman isu marine ni, mungkin penerangan lebih teknikal. Ataupun kita boleh galakkan pemain tu untuk memberikan penerangan mengikut pengalamannya sendiri. Okey, bilangan pemain. Kalau pemain dah maksimum 6 orang, pastikan tidak terlalu lama supaya permainan itu boleh diteruskan tanpa mendapat gangguan lah. Okay, dua cara untuk mengoptimumkan tahap pembelajaran tanpa kehilangan unsur keseronokan ialah ketika main tu celah dengan segera dan secara ringkas. Ataupun biar mereka main dulu keseronokan tu sehingga habis, baru kita rumuskan segalanya pada akhir permainan. Itu adalah cara yang kami pernah gunalah. Okay. Contoh-contoh saya bagi bagaimana kita boleh celah dengan baik adalah kemusnahan dengan kesan sampingan. Contoh, bila anda dapat satu kad pemusnah, akan kad itu memusnahkan beberapa tahap, ya, dan kemudian anda akan terlihat ada kad-kad yang tergantung tanpa sambungan. Di situ anda boleh terangkan kad ni semua akan dibuang juga, dan ini adalah kesan sampingan sekiranya ekosistem kita musnah. Mempunyai kesan-kesan sampingan pada ekosistem lain juga. Hubungan politik, anda boleh mengambil peluang ini untuk terangkan hubungan politik sama ada baik buruk. Kadang-kadang kita kata kalau berdasarkan kabel, anda boleh menggunakan kabel untuk tujuan yang positif dan juga menggunakan kabel untuk tujuan negatif. Terpulang pada anda boleh terangkan. Contoh hubungan politik yang positif adalah kita boleh melobi untuk meluluskan perundangan yang menggalakkan perlindungan kawasan tertentu. Contoh. Okey. Kad misi terpaksa dibuang. Okey. Terangkan kad di sini apabila anda dah berjaya meletakkan kad misi di atas terumbu dan tiba-tiba kad misi ini juga dimusnahkan oleh kad senario, maknanya anda boleh mengambil peluang untuk terangkan walaupun kadang-kadang ekosistem kita dapat dilindungi, ancaman-ancaman masih lagi berlaku dan juga ekosistem yang dilindungi pun masih boleh terdedah kepada ancaman. Itu yang kita tak cuba terangkan. Okey, dan perubahan kejayaan. Di sini kita boleh ambil peluang untuk menerangkan mungkin ada pemaju-pemaju yang dah sedar mereka menjadi ahli konservasi ataupun ahli konservasi mereka merasakan bahawa mereka perlu terlibat dalam bidang pelancongan untuk menggalakkan pelancong-pelancong lebih memahami kepentingan terumbu karang. Mereka bertukar kejaya daripada seorang ahli konservasi kepada pengendali pelancongan. Jadi anda ambil peluang ni untuk menerangkan konsep ini, ya. Dan titah diraja. Titah diraja ni pun sebenarnya kita boleh kaitkan dengan isu sebenar. Berlaku beberapa kes yang kita pernah baca dalam berita, ada pencelahan ataupun titah daripada sultan-sultan menyuruh contohnya menghentikan aktiviti pelancongan di sini sebab kawasan ini telah dimusnah contohnya. Jadi benda-benda ni kita boleh naikkan menggunakan contoh sebenar untuk terangkanlah, seperti contohnya di Pulau Sembilan di Perak dititah untuk ditutup kawasan itu daripada orang ramai sebab kawasan di situ terumbu karang semakin mengalami kerosakan. Contoh. Okay.
Keseronokan berterusan, pastikan anda menggalakkan pemain untuk mencabar satu sama lain, sebab permainan Rift Stakes ni kalau main secara senyap, tak ada interaksi, memang akan bosan. Jadi kita galakkan pemain untuk lebihkan interaksi, dan tujuan interaksi adalah untuk bertukar-tukar pendapat dan juga maklumat. Okey, bimbing pemain untuk memainkan kad-kad menarik. Kadang-kadang pemain ni dia suka simpan kad-kad senario yang menarik ni. Simpan lama sangat sehingga tak ada peluang untuk main. Jadi kita cuba bimbing mereka untuk mainkan kad tu awal, supaya kita boleh mengambil peluang untuk terangkan apa yang berlaku dengan kad-kad senario. Okey. Akhirnya merumuskan permainan, pastikan anda dah kenali pemain-pemain, terangkan libatkan diri secara berterusan dalam permainan tu, terangkan konsep-konsep secara berterusan. Semak masa, kalau lama sangat kita cuba rumuskan dengan secara ringkas. Kalau masih ada peluang untuk berbincang, pastikan perbincangan itu berterusan. Okey, ambil peluang untuk kaitkan dengan keadaan sebenar atau pengalaman sendiri, atau pengalaman sendiri dalam keadaan bercerita adalah sesuatu yang sangat menarik dan sangat kita kata engage. Okey. Pastikan pemain berterusan tanpa gangguan. Ini ialah pastikan pencerahan anda tidak orang kata potong steam lah. Itu saja nak disampaikan. Okey, dan akhirnya mempromosikan Rift Stakes. Mungkin di sini saya serahkan kepada Quek untuk menerangkan bagaimana kita nak mempromosikan Rift Stakes, ya. Ya, terima kasih Saudara Edmund. Rift Stakes ini sebenarnya ada di social media, iaitu kalau kita lihat kepada Facebook, kita ada Rift Stakes, dan Instagram pun kita ada handle @RiftStakes. Seterusnya di Twitter kita tiada, tapi kita menggunakan hashtag Rift Stakes dan Really Shop untuk berinteraksi dengan fans ataupun peminat-peminat kita di Twitter. Selain daripada social media, kita juga ada www.riftstakes.com, di mana kita akan memuat naik semua info-info yang terkini berkaitan dengan Rift Stakes, dan juga kita letakkan video-video dan juga program-program terkini berkaitan Rift Stakes. So, selain daripada mendapat maklumat daripada internet, anda sebagai facilitator Rift Stakes juga boleh melayari laman web Rift Stakes ini untuk mendapatkan lebih maklumat tentang perkara-perkara yang ditonjolkan dalam permainan ini, dan juga memahami dengan lebih lanjut apakah konsep di belakang tabir Rift Stakes ini. So itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Saudara Edmund. Saudara mute. Ya. Okey. Terima kasih Quek atas perkongsian tentang bagaimana nak mempromosikan Rift Stakes. Jadi kami ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kerana anda menghadiri Rift Stakes masa sekelas. Mungkin agak panjang, tapi kali pertama bermain Rift Stakes memang akan ambil masa sikit, sebab kami nak menggalakkan anda untuk memahami konsep dalam kad ini, permainan ini dengan lebih baik, supaya anda boleh menerangkan semula kepada pemain-pemain. Dan bagi anda yang telah mendapat set Rift Stakes secara percuma, pastikan setelah menghadiri masterclass ini, anda mengisi borang maklum balas supaya kami boleh dapatkan pandangan anda, dapatkan sedikit maklum balas bagaimana untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada ataupun mempertingkatkan apa yang positif dalam kad permainan Rift Stakes ni. Jangan lupa untuk memberikan kami review di Facebook dan juga di website lah. Ya, Saudara Edmund, tidak lupa juga kepada anda yang hendak mempromosikan Rift Stakes kepada rakan-rakan, kita ada edisi Rift Stakes dalam bahasa Inggeris dan terbaru dalam bahasa Melayu. Semuanya boleh didapati di Shopee dalam masa terdekat. So, anda daripada mana-mana juga di Malaysia ataupun mungkin di Indonesia, di Singapura, di Brunei Darussalam, yang hendak mendapatkan versi Rift Stakes yang terkini, boleh juga hubungi kami. Email saja kepada riftstakes@gmail.com dan kami akan cuba sedaya upaya untuk menghantar Rift Stakes kepada anda di mana-mana saja.
Baiklah, dengan itu saya rasa tamatlah kelas master class Rivstix ni. Mungkin saudara Quek boleh merumuskan segala-gala sesi ni dan kita boleh tamatkan master class inilah. Ya, terima kasih Saudara Edmund. So, kita telah belajar 3 perkara pada hari ini. Pertama sekali, tentang komponen-komponen dalam permainan Rivstix. Kedua, kita belajar tentang isu-isu yang cuba ditonjolkan dalam Rivstix serta ancaman-ancaman marine di Malaysia. Dan ketiganya, kita telah belajar cara-cara untuk bermain ataupun menjadi facilitator kepada permainan Rivstix. Saya berharap dengan apa yang telah dipelajari oleh hari ini dapat digunakan oleh tuan-tuan perempuan dalam memfasilitasi atau menjadi facilitator kepada permainan Rivstix untuk memahamkan pelajar-pelajar ataupun target sasar, kumpulan sasar anda dalam masa terdekat. So apa-apa saja kita boleh berhubung melalui email ataupun boleh juga menggunakan Facebook Messenger. Itu saja yang saya nak sampaikan pada malam ini. Dan daripada kami di Rivstix, terima kasih kerana memilih dan terlibat secara langsung dalam pembelajaran alam sekitar dan berharap kita dapat berjumpa lagi pada tarikh dan masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Rivstix really sharp.